Di neraka Jahannam ada 70,000 lembah dan pada setiap lembah itu ada 70,000 cabang. Di setiap cabang lembah tersebut terdapat 70,000 ekor ular dan 70,000 ekor kalajengking. Baca kat situ pun dah sesak nafas kan ibu-ibu dirahmati Allah. Sebab kalau kita nampak satu kalajengking pun dah tak pijak lantai dah. Kan? Selagi kalajengking tu tak dibunuh, kita takkan turun daripada katil sampai suami kita balik kerja. Kan itu Ustazah Zai lah kan. Kenapa pula ni suruh abang balik? Dia kata, ya Allah bang, tak tahu kalajengking tu kat mana. Tapi rasanya dia ada lagi dekat bawah timbunan barang-barang tu. Lepas tu cari sampai jumpa, panggillah bomba. Teruk benar kan sahabat rahmati Allah. Sekok je muslimat, subhanallah, teruk benar. 70,000 ekor kalajengking. Orang kafir dan orang munafik terus menerus diazab sebelum mereka dilemparkan ke dasar jurang tersebut. Orang kafir semoga bukan kita yang tergolong di dalamnya. Orang munafik semoga bukan kita yang tergolong di dalamnya. Sebab tu ciri-ciri orang beriman kita nak tiru. Maka bila kita belajar tentang beriman ni memang cabarannya sangat-sangat dahsyat. Tu sangat-sangat tu kan. Kita dah belajar buku 50 wasiat Rasulullah untuk wanita dulu. 50 wasiat yang kita rasa macam hampir semua tak mampu nak taat. Tapi kena taat jugalah. Sebab buku itu pesanan kepada wanita-wanita salihah insya-Allah. Jadi muslimat dirahmati Allah, kalau kita dengar perkataan kafir, bukan kita. Kalau kita dengar munafik, munafik ni orang bersyahadah macam kita juga. Kan bukan kita, tapi kita nak mati sebagai orang beriman yang bertakwa. Amin. Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah kepada Allah dari jurang atau lembah kesedihan. Maknanya bila kita dengar yang tadi, ya Allah, na'udzubillah min zalik, jangan aku tergolong di kalangan orang-orang yang dihumban ke tempat ini, ya Allah. Berlindunglah kepada Allah dari jurang atau lembah kesedihan. Baginda lalu ditanya, wahai Rasulullah, apa itu jurang atau lembah kesedihan? Baginda bersabda, sebuah lembah di neraka. Dah berkali-kali kita dengar perkara-perkara seperti ini dalam kitab Di Balik Tabir Kematian. Kita masih mustahil untuk boleh melukiskannya. Walaupun diceritakan kepada para pelukis terkenal dunia pun. Betul kan muslimat dirahmati Allah? Sebab syurga dan neraka itu tak pernah dilihat di mata. Tak pernah terdengar di telinga. Sebuah lembah di neraka. Ada 70,000 cabang. Semua perkara-perkara yang menyakitkan. Orang lukis pula ada 70,000 ular. Kita tengok lukisan tu ngerinya. Sebenarnya jauh lebih ngeri daripada itu lagi. So minda manusia yang pakar melukis pun takkan tercapai untuk melukis. Maknanya muslimat cukuplah kita rasakan dan beriman kepadanya. Bahkan neraka sendiri memohon perlindungan kepada Allah sebanyak 70 kali sehari. Kerana neraka itu adalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Macam kita belajar minggu lepas tentang maut tu kan. Maut itu sendiri adalah makhluk. Dia disembelih, takkan ada mati kedua di dalam syurga, takkan ada mati kedua di dalam neraka. Itu yang kita belajar minggu lepas. Allah Ta'ala menyediakannya bagi para pembaca Al-Quran yang riak. Takutnya kita baca Quran tapi dengan tujuan untuk diketahui orang. Takutnya kita baca Quran tapi hanya nak sedapkan suara keluar ke atas, kata Buya Hamka, diperindah. Tapi di dalam, bila turun ke bawah, tak jadi apa. Quran dibaca tapi dia tidak beramal dengan isi Al-Quran itu. Ini menakutkan. Itulah luasnya Jahannam beserta cabang-cabang lembahnya yang jumlahnya sebanding dengan jumlah lembah yang ada di dunia. Sebanding dengan jumlah lembah yang ada di dunia. Macam mana seorang ulama besar tersohor yang ilmunya dipakai insya-Allah sampai kiamat boleh mengatakan demikian. So muslimat nak cerita dahsyatnya, luasnya, besarnya, tak terkata, tak tergambarnya. Kalau dihimpunkan seluruh kengerian dunia ini, itulah dia neraka, bahkan lebih dahsyat lagi daripadanya. Contoh kalau kita keluar daripada rumah nak menuju Masjid Mardiyah, nampak satu halangan, siapa pula lah letak duri kat sini. Baru satu tu pun kita dah rasa susah. Nak sampai ke India, berapa kali puluh ratus duri kita jumpa. Contoh, kita rasa susah dah. Kalau sampai ke India tu bukan duri dah kot kan.
Ustazah cantik ambil gambar Ustazah kat India ni. Tapi bau hancing banyak tai lembu lah pula Ustazah. Tu mereka katalah, bukan saya kata. Jadi maknanya itu halangannya pun kita dah rasa jijik, ngeri. Kan, tapi bila gambar tempat cantik Ustazah. Adalah tempat-tempat tertentu, bukan semua. Alah, tempat kita pun macam ni juga. Kita tak bawa pelancong pergi depan tandas, tak bawa. Kan muslimat dirahmati Allah semua. Kalau cerita satu dunia tu baru daripada KLIA contoh nak pergi dekat negara India tu. Kalau seluruh dunia, so dihimpunkan segala keburukan itu, kita tak jumpa, kita hanya jumpa satu, sampai umur kita 70 tahun hanya jumpa 100, kengerian, kesusahan, tapi di neraka bertembung segala kesusahan dan kengerian itu dan kamu akan bertemu di dalamnya. Allah ya Rabbi. Jadi kalau lah aku ni baru diuji sikit macam ni pun dah tak mampu. Jangan